Selamat datang dan bertemu kembali di dalam video PDPR Cikgu. Terima kasih kerana menjadikan video PDPR ini sebagai video pembelajaran anda. Jadi pada video kali ini, kita akan mempelajari topik di dalam tingkatan 5 iaitu bab 3, fenomena cuaca dan iklim dunia, di mana kita akan membincangkan tentang banjir. Sebelum kita memulakan video pembelajaran pada kali ini, kita lihat dahulu apa yang kita akan belajar di dalam video ini. Baik, di dalam video ini nanti diharapkan agar murid dapat menjelaskan maksud fenomena banjir. Yang kedua, murid dapat menguraikan punca kejadian banjir. Yang ketiga, menyatakan kesan selepas banjir. Dan yang keempat, mencadangkan langkah untuk mengurangkan masalah banjir. Kita pergi yang pertama iaitu berkenaan dengan tafsiran banjir. Baiklah, banjir ditafsirkan sebagai satu keadaan di mana limpahan air berlaku ataupun kenaikan air berlaku melebihi kawasan tebing sungai, di mana limpahan air ini akan mengalir ke kawasan saliran yang berhampiran seperti longkang, parit, tasik ataupun laut. Jadi dia akan mengalir ke kawasan sekitar, terutamanya kawasan-kawasan yang bertanah rendah. Jadi di Malaysia biasanya banjir ini akan berlaku pada musim monsun timur laut, di mana di antara bulan November hingga bulan Mac. Jadi keadaan ini disebabkan oleh pengaruh angin monsun timur laut. Jadi kita lihat yang kedua iaitu kita lihat apakah sebenarnya punca-punca banjir ini berlaku di kawasan kita, terutamanya di Malaysia. Kita pergi yang seterusnya di mana kita akan melihat punca-punca bagaimana berlakunya banjir. Jadi kita lihat punca yang pertama. Yang pertama ialah hujan lebat yang berterusan, di mana hujan lebat yang berterusan dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan berlakunya limpahan air di kawasan parit, longkang ataupun sungai. Itu faktor yang pertama ataupun punca yang pertama. Punca yang kedua pula ialah disebabkan oleh sungai cetek dan sempit. Jadi sungai cetek dan sempit ini tidak dapat menampung jumlah air yang banyak apabila hujan lebat berlaku, dan ini akan menyebabkan limpahan air berlaku keluar daripada sungai tersebut. Yang ketiga pula ialah berkenaan dengan kawasan tadahan. Kekurangan kawasan tadahan juga boleh menyebabkan banjir berlaku, di mana hutan berfungsi sebagai mengawal larian air permukaan, dan ketiadaan pokok itu akan menyebabkan banyak air tidak dapat ditahan dan menyebabkan air itu terus melimpah ke kawasan yang berhampiran seperti kawasan sungai ataupun kawasan parit yang berhampiran. Jadi faktor yang keempat pula ataupun punca yang keempat pula ialah air pasang perbani. Air pasang perbani maksud ialah air pasang besar. Jadi kejadian air pasang perbani ini menyebabkan berlakunya limpahan air laut ke kawasan dataran yang berhampiran dengan jumlah yang banyak dan menyebabkan berlakunya banjir besar. Yang ini biasanya kita akan lihat terutamanya kawasan-kawasan pertempatan di pesisir pantai. Punca yang kelima pula ialah jalan berturap. Kekurangan kawasan tanah yang berfungsi untuk menyerap air ini akan menyebabkan berlakunya larian air permukaan. Ini adalah disebabkan oleh jalan berturap ini tidak dapat menyerap air. Jadi punca yang keenam pula ialah parit dan longkang yang tersumbat. Parit dan longkang yang tersumbat ini disebabkan oleh pembuangan sisa sampah sarap ataupun sisa domestik yang akan menyebabkan air di kawasan parit ataupun longkang itu tersekat, dan ini akan menyebabkan paras air di kawasan longkang dan parit itu akan semakin naik dan menyebabkan berlakunya limpahan air. Jadi itu adalah berkenaan dengan punca-punca banjir. Kita lihat selepas ini kesan banjir terhadap persekitaran kita. Baiklah, kita pergi yang seterusnya iaitu berkenaan dengan kesan-kesan banjir. Kita lihat kesan yang pertama. Jadi kesan yang pertama ialah kerosakan harta benda, di mana harta benda yang musnah ialah termasuk tanaman, ternakan, barangan dan juga binaan. Binaan-binaan pula seperti bangunan, jalan raya dan jambatan. Ini adalah disebabkan oleh kawasan yang terlibat dengan banjir itu akan dilimpahi dengan air yang begitu tinggi. Jadi untuk kesan yang kedua pula ialah nyawa manusia akan terancam. Jadi penduduk kehilangan nyawa disebabkan oleh jangkitan penyakit seperti taun, kolera dan juga ceret beret. Selain itu, jangkitan penyakit ini juga berlaku disebabkan oleh kesan yang ketiga.
di mana berlakunya pencemaran air. Pencemaran air ini adalah daripada lumpur yang dibawa oleh air yang melimpah itu dan menyebabkan penduduk mengalami kekurangan air yang bersih. Jadi untuk kesan yang keempat pula ialah pertanian dan juga ternakan akan turut terjejas. Banyak kawasan ternakan dan juga pertanian seperti padi sawah akan ditenggelami oleh air yang begitu tinggi. Kesan yang kelima pula ialah apabila berlakunya banjir besar, sistem pengangkutan awam juga turut akan terjejas. Jadi antara sistem pengangkutan awam yang terjejas seperti rel kereta api, komuter, ERL, bas, teksi dan juga lapangan terbang tidak dapat berfungsi disebabkan kawasan tersebut dinaiki air. Jadi untuk kesan yang keenam pula ialah gangguan terhadap sosioekonomi, di mana aktiviti masyarakat dan juga aktiviti-aktiviti ekonomi seperti pelancongan, pedestrian dan juga perkhidmatan tidak dapat dijalankan disebabkan oleh kawasan-kawasan persekitarannya dinaiki oleh air banjir. Jadi seterusnya nanti kita akan lihat apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengurangkan masalah banjir. Baiklah, kita lihat yang terakhir di mana kita akan mempelajari apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengawal keadaan banjir. Jadi, kawalan banjir merujuk kepada satu kaedah yang kita gunakan untuk mengurangkan kejadian banjir tersebut. Jadi, langkah yang pertama ialah kita boleh ambil tindakan undang-undang. Jadi, tindakan undang-undang ini kita boleh kenakan kepada pembalak haram. Jadi pembalak haram ini boleh didakwa di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 Pindaan 1993. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua pula ialah untuk mengurangkan keadaan banjir ini, kita boleh mendalamkan dasar sungai. Ini adalah disebabkan oleh sungai dapat menampung jumlah air yang banyak apabila berlakunya hujan lebat. Untuk langkah yang ketiga pula ialah kita perbaiki sistem saliran ataupun perparitan yang berhampiran, di mana sentiasa melakukan penyelenggaraan pembersihan parit ataupun longkang agar tidak tersumbat disebabkan oleh sampah sarap ataupun sisa domestik. Jadi untuk langkah yang keempat pula ialah kita boleh mengadakan kempen. Jadi kempen-kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar seperti kempen cintai sungai kita dan memperkenalkan pendidikan alam sekitar di sekolah ataupun kepada masyarakat melalui media massa ataupun institusi pendidikan. Jadi untuk langkah yang terakhir pula, langkah yang ini langkah yang sudah ada diperkenalkan ataupun diwujudkan di Malaysia, di mana pembinaan terowong jalan raya. Contohnya pembinaan terowong pengurusan air banjir seperti terowong smart dibina untuk mengalirkan air dengan kuantiti yang banyak dan cepat ke kolam takungan banjir. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengurangkan masalah banjir. Begitulah tadi pembelajaran berkenaan dengan topik fenomena banjir. Jadi kita lihat balik apa yang kita sudah belajar tadi. Yang pertama, kita sudah menjelaskan maksud fenomena banjir. Yang kedua pula, kita sudah menguraikan punca kejadian banjir. Dan yang ketiga tadi, kita sudah menyatakan kesan-kesan selepas banjir. Dan yang seterusnya pula, kita sudah mencadangkan langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengurangkan masalah banjir. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di video pembelajaran yang seterusnya. Ingat, jangan putus asa untuk belajar dan teruskan bersemangat untuk belajar. Oke, bye-bye.